Kata Azadham. Mohon perhatian hadirin hadirat untuk mematuhi tata tertib berada. Nama saya Ahmad Bukhari. Saya anak yatim piatu. Iya, bapak saya yatim. Tapi mak saya bukanlah piatu. Nama sebenar mak saya ni Cik Sepia. Kawan-kawan rapat dia panggil dia Pia. Dan kalau ada kawan yang belum kenal, mereka akan tanya, Pia mana? Alah piatu. Maka dari jawapan itulah jadi piatu. Maka saya adalah anak kepada yatim dan tak piatu. Mak bapak saya dah lama arwah. Abang saya selalu usik saya. Katanya mak meninggal sebab dia sedih anak bongsu dia tak kahwin-kahwin. Abang pula kecewa sebab anak bongsu dia ada sikit sifat kelembutan. Abah saya ni bagi nama yang cukup mudah untuk anak ni. Semuanya mula dengan perkataan Ahmad. Anak pertama Ahmad Bakri, kedua Ahmad Bakri, ketiga Ahmad Badri, dan saya Ahmad Bukhari. Ahmad Bukhari Yatim, ataupun saya ringkaskan Ahmad Yatim atau Ahmad Yatim. Lepas dapat 3 anak jantan, mak dengan abah saya ni teringin nak timang anak perempuan. Mak siap beli baju bayi perempuan warna pink. Tapi yang keluar jantan juga saya. Anda menurut cerita apa? Mak siap pakaikan saya dengan baju perempuan. Masa saya kecil, muka saya ni bulat. No. Mak saya panggil saya bulat. Cik baik kamu tempat dekat bila saya besar. Ini saya nak flashback. Orang lain kata invest kembali. Sampai sekarang saya masih tanya-tanya, macam mana mak dengan abah saya boleh bagi nama Bukhari? Iyalah, macam nama nasi pula, Bukhari, Bukhara. Semua orang dalam keluarga saya panggil saya Khari. Cuma ada satu manusia saja yang panggil saya Kari. Profesor Said Mahfuz. Bos, nama saya bos Khari dari perkataan Bukhari. Janganlah panggil saya Kari, bos. Panggillah saya Khairi ke atau Hari. Kalau aku panggil kau Hari, susah kita nak cakap nanti. Kalau aku tanya kau, Hari ini hari apa? Tak. 24 hari bulan tu hari apa? Hari? Tak tahu. Hari, kau tinggal di kampung bila? Kan? Ya, biarlah aku panggil kau Kari. Kari itu adalah masakan kegemaran semua orang. Melayu, Cina, India, Punjabi. Mak Saleh pun suka kari. Kau sebagai kari akan jadi manusia yang paling digemari orang ramai. Kau tak suka? Iyalah, kari lah bos. Jadi, kekalah nama saya dipanggil Kari. Bila orang lain dengar dia panggil Kari, mereka turut panggil dengan nama dan panggilan yang sama. Malah profesor dikenalkan saya pada keluarganya dengan nama Kari. Isteri dia panggil saya Kari. Anak dia panggil saya Uncle Kari. Ya? Saya belum pernah kahwin.
5 tahun dah mula hidup. Masih awal lah, masih muda. Saya tak pernah terfikir langsung pun hal kahwin. Profesor Syed Mahfuz, guru saya, mentor saya, kawan baik saya. Malah MA dan PhD saya pun di bawah penyeliaan dia. Oleh kerana saya ni orang yang paling rapat dengan dia saya ceritakan tentang diri dan kehidupan. Hidupnya sangat bahagia. Isterinya Syarifah Idora Said Salim Barakah. Biasa saya panggil dia nak Idora, atau saya bahasakan dia Kak. Hidup pasangan ni sangat bahagia. Ada 3 orang anak, lelaki, perempuan dan lelaki. Malam profesor ni ceritakan pada saya macam mana dia bertemu jodoh. Dalam ni umur aku 62 tahun. Ini kan 50. Ya, 12 tahun beza usia kami. Kami berkahwin dalam usia yang agak muda. Yalah, bini aku yang muda. Aku ni dah 10 tahun sakit rajak. Tetapi masih lagi sebagai calon PhD termuda di fakulti. Aku jatuh cinta dengan pelajar medical science yang baru berusia 18 tahun. Dia ni budak pengusaha, tapi pandai bercinta. Dan ternyata dia gila-gila dengan pensyarah dia ni. Entah apa betul aku, bapak itu orang setuju kawinkan anak gadis kesayangannya dengan bakal profesor. Sebenarnya mak kita orang tu tengah cari calon menantu dari keturunan saya. Dan mereka merasakan situasi ini tak boleh dilepaskan. Tapi janjinya Idora tu mesti tamatkan pelajaran peringkat diploma ni. Tapi budak ni dia diploma 6 semester tu berjaya ditamatkan dalam tempoh 5 semester. Bos, ya. Ni apa yang lebihnya dengan nama Syed ni? Itu kan cuma nama, bos. Sama macam Raja Nik Tengku Wat. Beliau cakap lah, kononnya golongan Syed ni datang daripada golongan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi kita nama dia Muhammad bin Abdullah, bukan Syed Muhammad bin Syed Abdullah? Iyalah, yang kau nak cakap orang tu kenapa? Nama aku Syed sebab bapak aku dah tubuh nama lagu tu. Aku sama macam kau, tak lebih tak kurang darah aku ni pun merah, bukan lebih daripada hijau. Kebetulan aku jumpa kau tu. Kebetulan nama dia Syarifah. Tapi bos, anak bos nama Syed dah Syarifah juga ya. Iyalah, tempat datuk dia nak aku tu aku ikut je lah. Cuba kau tengok cucu ada nama Syed dan Syarifah. Sebab semua itu di bawah bidang kuasa aku. Anak profesor ni semuanya dah dewasa dan ada pun dah rumah tangga. Malah profesor saya dan isterinya dah pun punya. Kalau tanya saya pasal pasangan ni, terus terang saya jawab, Kak Idora lebih cantik, lebih bergaya, lebih anggun jika dibandingkan dengan suami dia ni yang lebih. Tua yang saya lebih. Dulu aku tak macam ni. Dulu aku jangan hangat di pasangan. Bila bos, hidup bos. Bila dah masuk peringkat isi ajar ni, tak pasang-pasang. Orang keliling kata bos ni buat tabiat.
Buang tua kalau dah buang tak ikat. Tak lama tak bos. Lagi. Kau tahu tak? Anakku ni ke sini ya. Kak Indora kau siang malam sibuk dengan restoran nasi arak dia tu. Kadang-kadang aku rasa dunia ni begitu luas. Tapi aku jalan seorang. Aku tak tahu ke mana arah dia tuan. Aku memerlukan seseorang untuk pimpin aku supaya aku tak jatuh. Ayo kau boleh pimpin bos. Jadi kau nak pimpin aku ke mana? Ha? Ke masjid lah. Kau ingat aku nak mati. Ingat. Wah, dia akan ada pilihan lain ke? Ha? Dia pilih saya bos. Saya lebih muda, lebih sesuai. Kau jangan cuba nak potong trik aku. Tentu tuan-tuan semua tertanya-tanya kan? Siapa dia yang dimaksudkan oleh profesor yang duk angau kan? Kita dengar dari mulut dia sendiri. Gadis cantik tu bernama Alia Najwa. Dia tamat pelajar dan dapat ijazah sarjana muda kelas pertama dalam pengajian bahasa Inggeris ketika usianya 24 tahun. Bekerja sebagai tutor dan buat masters dalam Arts Management. Kemudian PhD dengan tajuk tesis mengenai Advertising and Promotion Strategies in the Malaysian Indie Cinema. Satu aku jadi nasihat dari aspek kewangan. Dia dapat PhD ketika usia dia 30 tahun dan sekarang usia dia 31 tahun dan masih anak dara. Budak dia cantik cantik. Dan sebab ini serba serbi sederhana dalam sebuah perkara. Budak dia cantik. Apa dia sedang ada tak selalu tempat. Tapi budak dia bijak. Sebijak tu syarat ini. Dia boleh menguasai 3 bahasa. Melayu, Inggeris dan Perancis. Pernah tinggal selama 6 bulan di Perancis. Atuk dia kahwin dengan budak Perancis tu. Tapi kita tangguhkan dulu cerita pasal profesor, isi dia anak-anak dan girlfriend idaman. Kita bercakap pasal abang sulung saya, Ahmad Bakti, pakar IT. Ahmad Bakti ni pun abang kahwin. Dia seorang pakar motivasi dan perunding keluarga. Sering dijemput dan berceramah untuk golongan tertinggi dan bermasalah. Minat utama dia ialah bagi ceramah kepada golongan ibu tunggal. Itulah kepakaran Abang Bakti. Dia paling kaya. Kaya anak, kaya isteri, kaya harta. Tapi budi bahasa dia kaya juga. Dan Jan yang berjaya pecahkan tuna abang pada malam pertama adalah seorang ibu tunggal berusia 26 tahun dengan 2 orang anak, 3 dan 5 tahun. Selepas perkahwinan pertama, abang meneruskan hikmat bakti dia kepada golongan Jan. Dan dalam tempoh setahun, dia berkahwin dengan Norma Jan Habibah Jan
dan roh gaya cat. Tentu tuan-tuan tertanya-tanya kan, itu punya Jan keturunan Pakistan ni ke? Bukan. Jan di sini bermaksud janda. Abang berkahwin dengan ibu tunggal, ibu tinggal, ibu tunggal, ibu tanggal dan dapat anak-anak segera seramai 11 orang. Saya teringat masa saya mula-mula berkenalan dengan keempat isteri abang. Kakak ipar saya terpaksa saya panggil kakak walaupun semuanya lebih muda dari saya. Akak kita ibu tunggal, laki akak mati. Ibu tinggal tau. Laki akak yang tinggalkan akak bukan akak. Tapi kan ibu tanggal. Masa akak muda dulu kan, akak dengan suami yang tak macam belangkas, melekat atas pohon bau ke mana saja bergerak. Tapi sekarang ni ikatan sudah terpanggang. Sebab semuanya salah akak. Satu hari akak tak ikut melekat, laki akak mati accident. Akak ni tunggul. Laki akak ni jahat, gagah. Dia selalu bawa balik girlfriend di rumah. Akak ni jadi macam tunggul. Dia tak berkata. Bila dia kahwin dengan betina tu, dia halaunya akak dengan anak keluar dari rumah. Itulah keempat isteri abang yang dinikahinya dalam tempoh tak sampai pun setahun. Tapi abang cuma menikah dengan ibu tunggal, maknanya janda yang tak ada anak. Janda berhias atau janda yang tak beranak, abang tak sentuh. Sebab bagi dia, golongan ni lebih mudah dapat jodoh sebab tak ada extra baggage. Abang saya dan isteri saya dan seluruh ibu tunggal. Tapi dijadikan musuh oleh kaum isteri, terutamanya mak jatin. Mak pernah halau abang keluar dari rumah sebab dia pujuk abah untuk kahwin dengan salah seorang ibu tunggal di bawah jagaannya. Isteri abang Bakri dan abang Badri pun cukup menyapa. Cukup tak suka kalau dia datang. Kalau abang Bakri telefon abang yang lain, mereka buat tak payah. 5 tahun. 5 tahun abang berjuang pujuk abah dan adik-beradik untuk ikut jejak langkah dia, mencontohi dirinya berkorban untuk ibu tunggal. Abang tak serik-serik walau kena marah, kena halau, kena maki hamun oleh mak dan isteri abang Bakri dan abang Badri. Abang pernah juga pujuk kawan-kawan dia. Semua ini tak berhasil. Tapi seluruh ibu tunggal terus sayang dan hormatkan abang. Tambah lagi kalau yang dapat jodoh, abanglah tempat mereka mengadu, berlindung, meneruskan hidup dan merancang masa depan anak-anak.
empat wanita yang jadi isteri abang semuanya cantik-cantik dan muda. Masa abang nikahi mereka, umur abang 37 tahun. Masa tu umur abang 1995. Usia isteri abang ni tak berturutan tau. Isteri yang tua tak semestinya yang tertua, dan isteri yang muda tak semestinya yang termuda. Dalam kehidupan rumah tangga abang, tak ada pun istilah isteri muda ke isteri tua ke, semuanya abang anggap isteri muda. Isteri pertama abang, Kak Norma, 26 tahun, 2 anak, 3 dan 5 tahun. Kak Habibah, 28 tahun, 3 orang anak, 3, 5, 7 tahun. Kak Rosita, 24 tahun, 2 anak, 1 dan 3 tahun. Kak Rokaya, 30 tahun, 4 anak, 2, 4, 6, 8. Saya teringat masa mula-mula abang berkahwin 4, adik-beradik tak beranjat. Emak saya lagi terkejut teruk bila dia dapat tahu abang kahwin 4 dan dapat anak-anak segera seramai 11 orang. Abah saya ni hanya tersenyum. Dia tak pecah dia. Saya tak tahu apa yang difikirkan. Mulanya abang beli sebuah beg. 11 anak dan 4 isteri yang disumbai di dalam beg. Dibawa ke mana saja bergerak. Bila hari raya, kawan-kawan tak berapa suka abang datang ziarah. Kalau datang, abang terpaksa telefon, tanya boleh datang ke tak. Boleh, datang boleh. Tapi kau beri aku masa 1 jam aku dengan bini aku nak kemas rumah. Tak sentuh. Ni. Duit kaya untuk anak kau RM2 seorang saja tau. Tapi abang saya cukup pandai. Cukup pandai disiplinkan isteri dan anak-anak. Siap pakai whistle lagi. Cantik berdiri pun lain. Anak-anak dia pakai baju kurung, baju Melayu warna seragam, termasuk 4 isteri abang dan dirinya sekali. Abang pernah bawa 11 anak dan 4 isteri beraya rumah mak dengan abang. Berdiri mereka bergantung, cium tangan abang, cium tangan mak. Abang saya berkeselamba. Mak saya muka kedu tanpa sebarang ekspresi. Lepas siapkan hidangan, mak terus masuk bilik, tutup pintu. Abahlah terpaksa layan keluarga besar ni. Mak kau aku pakai keluarga. Ni, kena bos pun. Masa nak balik tu, abah seorang saja yang hantar keluarga besar ni naik van buruh yang dipandu oleh abang. Lepas 10 minit bergerak, abang pusing balik. Abang masuk bilik, jumpa mak cakap sorang-sorang. Mak ngadu. Jiran sebelah ni dia. Beruntung kau sepiak, aku lama menunggu. Tak cukup kau dapat kali tu. Abang kuasa power balik, cakap ayat-ayat power, kembalikan anak yatim, bla bla bla. Mak saya diam. Mengira tidak menolak pun bukan. Akhirnya mak bersuara,
Mereka tu semua bukan tujuanku. Bukan hanya daging aku. Aku nak cuci dari segi kau. Jadi bening kau. Abang terus peluk mak. Abang cakap okey. Okey. Saya faham mak. Saya faham. Sebulan kemudian, abang ambil cuti 4 hari. Selama 4 hari 4 malam, abang turun ke sawah pendan. Abang bajak anak. Abang tak boleh tak jual. Benih abang tertanam di tanah yang cukup subur. Cukup air, cukup cahaya matahari. Hari raya tahun berikut, abang balik raya. Oh, kita mewah. 4 isteri dia, pangku anak masing-masing. 2 lelaki, 2 perempuan berusia 2 bulan. Abang tak bawa tau 11 anak yang lain. Bila sampai rumah, abang bentang tilam atas lantai ruang tamu. Kemudian 4 isi dia letak anak masing-masing. Abang Bakti dah standby dengan kamera dah. Abang ajak semua orang bertambah. Abah dengan mak duduk tengah-tengah, ambil paku cucu masing-masing. Kiri kanan. Abang Bakti pula berdiri di belakang sambil diapit oleh 4 isteri. Itulah hari raya yang paling gembira untuk abang dengan abang. Gambar 4 cucu, 4 isteri. Abang besarkan, letak dalam frame. Sampai sekarang masih tergantung di ruang tamu. Lepas kejadian tu, mak dah boleh terima dah. 11 kanak-kanak dari 4 ibu tunggal ini sebagai cucu dia. Dan selepas itu, setiap kali hari raya, rumah mak ni pasti riuh rendah. Abang saya tu kan, dia seorang yang pandai tau melihat potensi seseorang, termasuk isteri-isteri. Abang ada syarikat buat baju Melayu, baju kurung, baju bayi kebaya sulam. Bos dia Kak Norma. Ada kilang buat kek dan biskut. Bos dia Kak Habibah. Ada kilang produk kecantikan ubat-ubatan tradisional. Bos dia Kak Rosita. Ada kilang bahan-bahan masakan, cili bawang, bawang putih, bawang merah, lengkuas, kunyit alir. Ini kan semua barang dapur lah. Bos dia tak bergaya. Lepas 5 tahun, pasaran dan produk dari kilang-kilang kecil ni semakin meluas. Abang ada 100 pekerja, tapi keutamaan tetap diberikan kepada golongan ibu tunggal. Selepas 10 tahun, abang dah mampu beli tanah 100 ekar. Dia binanya 4 buah rumah kluster, 4 buah kilang dan juga ruang pameran. Adik-beradik tabik spring dengan abang. Abang lantik adik-beradik jadi ahli lembaga pengarah. Dan setiap seorang diberikan allowance bulanan
dan sebuah kereta. Syarikat abang ada bas sekolah sendiri, bas kilat, ada tadika, asrama untuk anak yatim dan ibu tunggal. Abang saya dah hantar mak dengan abang pergi haji dan umrah sebanyak 3 kali. Lepas tu mak dah tak marah. Tapi abang masih belum dapat lampu hijau dari mak untuk kahwin dengan salah seorang ibu tunggal di bawah jagaan abang Bakti. Saya teringat kali kedua saya interview kakak-kakak ipar saya. Semuanya dah jauh berubah, lebih yakin, lebih cantik, lebih anggun dan tetap jelita. Tapi yang paling pintar bercakap adalah Kak Rokayah. Kita ibu tunggal ni kena sedar diri tau. Bila kena cerai, kena tinggal, kena macam-macam, kita dapat anak cadangan. Kita jadi bersyukur bila ada orang sudi hulur tangan nak tolong. Kita jadi bersemangat bila ada orang nak ambil kita jadi bini sekali lagi. Orang kita ni mana nak kahwin janda? Tambah lagi kalau yang beranak pinak, orang punya kata apa? Miscarriage. Anak tu mana nak kahwin janda? Malah mak bapak dia. Yang selalu duk kacau janda tu laki orang. Tapi yang disalahkan sejak janda juga. Bila jadi janda ni kan macam-macam gelagat kita dapat. Orang pandang sibuk. Laki duda tu tak apa, orang tak kisah. Tapi kalau laki duda tu berkereta, berharta, muka segak, mak bapak pun sanggup tawarkan anak gadis dia. Itu bezanya antara janda dan duda. Susah kalau jadi janda. Kalau kita bekerja kan, kita pergi kahwin, nak beli anak-anak, itu pun ada orang kacau tau. Janda bertemu duda ni. Tapi kan, orang macam Abang T tu, 1 dalam 1 juta tau. Abang T? Iyalah, kami semua panggil dia Abang T. Abang T pakau IT nama dia Bakti kan. Dia ni sanggup kena marah, kena halau, kena maki hama, tapi dia buat tak kisah. Sebab dia tahu apa dia buat. Dan dia tahu, Tuhan pun tahu apa dia buat. Tapi kan, pandai kan, dia pilih yang comel-comel aja. Astagfirullahaladzim. Itu kan untuk nasib dia. Hei, janda jangan comel-comel apa semuanya janda, okey? Bukan anak janda. Kau sendiri, kau nak ke kahwin janda anak 5? Kau tak nak kan? Kau nak anak janda kan? Kau tu nak rasa malam pertama kan? Abang kau tentu nak tengok kau sanding anak dara kan? Aku dengar Abang Bakti kau dah berpuluh-puluh kali suruh kau buat pilihan. Pilih kawan-kawan di antara kami. Haram kau buat, engkau buat tak kisah. Saya. Apa saya? Cakap je lah. Kau tak teringin, kau tak terliur, kau tak ada nafsu, kau tak ada syawat. Cuba kau tengok si Mimi tu. Muka cantik kalangan artis. Umur baru 21 tahun, anak kecil lagi. Kau tak teringin dia nak peluk dia, dokong dia, cium dia, jadikan dia isi kau boleh pakai siang malam. Apa agak jumpa dia mulut? Jumpa apa nak? Memang itu yang ada dalam otak jantan. Kau ni jantan ke apa? Jantan lah. Habis kau tak kahwin-kahwin. Umur 48 tahun
18 tahun, 20 tahun yang gentuk tak bunyi itu dah tak ada. Boleh book. Kalau kau nak andan tu ada lah. Tapi agak rasa kan, daripada kau kahwin dengan andan umur 40, lebih baik kau kahwin dengan Mimi tu, lama sikit kau boleh pakai. Apa aku boleh pakai? Aku ingat perempuan ni kena bagi. Wah, boleh pakai. Kalau kau tak mau pakai, kau nak buat apa? Kau nak suruh orang lari? Si susah cakap angkat dia. Saya cakap dengan Habib lagi bagus. Astagfirullah. Perkahwinan tu kan adalah satu ikatan. Ikatan bukan atas dasar cinta saja, tapi atas dasar hormat, tanggungjawab dan persefahaman di antara semua pihak. Tengok macam mana orang sekolah tinggi cakap. Tak tinggi mana sekolahnya pun. Astagfirullah. Astagfirullah. Abang bakti kau tu adalah contoh seorang lelaki yang mengamalkan sikap, pegangan, tanggungjawab dan persefahaman di antara semua pihak. Dia memang kaya, tapi dia tak pernah nak tunjuk bangga diri atau sombong. Kadang-kadang kan, kami ni kaum perempuan yang terpadu dengan dia. Maklumlah kaum perempuan, tambah lagi kalau yang baru nak nasi hidup mewah, masih dia nak bergaya, tunjuk diri, sombong. Abang Bakti selalu nasihatkan kami. Katanya kekayaan yang datang itu adalah dari jalan yang diredai Allah. Rezeki yang melimpah ruah hendaklah dikongsi bersama. Bu Hari akan terkejut tau kalau tengok zakat yang dibayar oleh Bakti Group of Company setiap tahun. Dan setiap malam dalam bulan Ramadan, Abang Bakti akan pastikan bawa anak yatim berbuka puasa bersama-sama menikmati juadah. Nak Noma ada apa-apa nak komen? Masa mula-mula Abang Bakti lama akak kan, siang-siang dia dah cakap. Katanya No akan jadi isteri pertama abang. Tapi No kena ingat, abang dia bukan milik No seorang. Abang akan ambil 3 wanita lain jadi isteri abang. 3 ibu tunggal ni akan berkongsi kasih seorang suami dengan No. Kita senyap. Ada apa-apa nak tambah? Bagi kita, perkahwinan itu bukanlah perkongsian di antara 2 manusia sahaja. Dan akan tambah
kan 99% lelaki adalah setan. Cuma 1% Nabi. Orang perempuan pula 95% adalah racun. 5% saja penawar. Jadi kami berempat ni tergolong daripada yang 5% tu berjumpa dengan Abang Bakti yang datangnya daripada golongan 1% tu. We cannot ask for more. Abang Bakti adalah raja, adalah dewa, adalah segala-galanya. Kami yang jaga makan pakai dia, jaga minum dia, jaga tidur dia, jaga keselamatan dia. Nenek kata semua benda lah kami jaga. Bila dia datang rumah akak mandikan dia, akak lap badan dia, akak sabun badan dia, bulu ketiak dia pun akak cukur. Akak buat semua benda tu ke? Ya, laki aku. Kenapa jealous? Alhamdulillah. Dia pembersih orangnya. Perlakuannya sentiasa tenang, sabar, prihatin. Abang Bakti kau sederhana pakaiannya. Dia tu tak suka nak berlebih-lebih, tak suka pakai kot paling gigi. Dia tidak suka selebih. Dia tu sentiasa berkasut, berstoking, tak suka pakai slipper ke sandal. Ke masjid juga begitu. Saya ceritakan kisah Abang Bakti saya kepada Profesor Said dan isi. Begini reaksi Profesor. Bawa aku jumpa abang kau. Aku nak berkenalan. Boleh, Mas. Abang itu pun ajak saya. Tapi kan Kak Hijau orang lain, dia tak layan. Saya cakap seorang-seorang, dia buat dengar tak dengar. Akhirnya saya yang terdiam. Bila dia tengok saya terdiam, barulah dia bersuara. Bu Hari, next time kalau nak cakap dengan Kak, cakap topik lain, okey? Ya, ni tak sporting lah. Abang Said dah main seronok kau dengar kan? Oh, jadi kau dah cerita dengan Abang Said kau, okey? Kau tak nak bawa dia berkenalan ke? Barulah. Abang Said sedang bercakap. Tunggu apa? Tunggu lampu hijau dari akak. Jangan agak mereka. Ya, pandailah. Oh. Jadi Abang Said kau tunggu lampu hijau dari akak. Sorry, dia takkan dapat lampu hijau. Lampu merah menyala akan sentiasa terpasang di muka akak. Abang Said yakin kak? Satu hari mesti lampu hijau kak. Sorry, no way. Tak. Dia rasa kan? Kalau Abang Said dapat lampu hijau kak, mesti dia tergamam kan? Tak tahu nak cakap apa. Saya akan ajar dia kak berterima kasih pada akak, mendoakan akak. Supaya kalau dia nak lampu hijau tu, dia mesti ceraikan akak. Tak. Tak nak sampai cerai-berai kak. Buat malu tak? Dah tua-tua
terakhir cuma tunggulah ini saudari akak. Tak payah tunggu. Dia tak dapat kamu hijab. Kita tinggalkanlah cerita isteri Profesor Lampu Hijau. Kita kembali ke pejabat. Kita berjumpa dengan jantan bertuah yang bernama Ahmad Bakti Pakar Air. Assalamualaikum. Saya Ahmad Bakti. Elok sangatlah saya berbakti kepada orang yang memerlukan khidmat bakti saya. Saya berbakti kepada ibu tunggal dan anak yang ditinggalkan bapa. Saya korbankan keturunan saya untuk golongan ibu tunggal. Sekarang ni abang saya sudah jadi semakin terkenal. Masuk TV, majalah, surat khabar. Semua orang nak interview abang. Panggil abang buat ceramah motivasi, bengkel dan macam-macam. Abang saya adalah CEO Bakti Group of Companies dengan berbagai usaha niaga yang berjaya. Pakatan Ibu Tunggal Impian Sejuta atau PITIS yang dipelopori abang semakin berkembang. Sudah ada banyak cawangan. PITIS ini mendaftarkan seluruh ibu tunggal dalam usaha mencarikan jodoh dan pekerjaan. Abang saya ni adalah pengasas dan bertindak sebagai pengurusi sekaligus. Empat isi je tu naik pengurusi. Dan pada masa yang sama abang menubuhkan YBY, Yayasan Bakti Yatim, yang memberikan beasiswa kepada anak ibu tunggal yang cemerlang dalam pelajaran untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Kali pertama dalam sejarah ni, abang menjadikan istilah ibu tunggal sebagai sesuatu yang bangga, mulia dan profesional. Ada seorang penulis yang ikut perkembangan hidup abang telah menulis sebuah buku biografi yang bertajuk Bakti Abangti Pakar IT. Buku ini telah menjadi bestseller dan telah ulang cetak sebanyak 7 kali. Kaya penulisnya. Hubungan abang dengan adik-beradik, isteri, anak-anak kembali mesra dan normal. Abang Bakti adalah segala-galanya dalam keluarga besar kami. Keempat-empat isinya sangat kasih, sangat sayang, sangat cinta dan mesra dengannya. Bila saya tanya kenapa, semua dia jawab, silap hari bulan bila tolak, orang lain masuk, ramai menunggu. Tapi kata abang, aku takkan buang sesiapa. Kotanya pun dah cukup. Aku takkan buang dan aku takkan tambah. Keempat-empat wanita ini akan jadi isteri aku hingga ke akhir hayat. Aku cuma berusaha nak cari calon suami untuk ahli-ahli yang lain. Abang saya pernah datang ke fakulti pejabat tempat saya bekerja dan minta kebenaran dekan untuk membuat ceramah atau taklimat.
dia pernah berjumpa dengan profesor dan tinggalkan 3 album gambar alih-alih BTS. Saya pernah sembah dengan profesor ni, duk melek-melek album. Tapi kemudian dikembalikan. Perjalanan dan perjuangan hidup abang ada jatuh bangun. Mengenai dipecat kerana menyolak wang syarikat. Saya bawa abang berjumpa Profesor Said yang merupakan pakar forensik accounting. Abang terus lantik profesor jadi konsultan dan melihat semula masalah kewangan syarikat dan meletakkannya kembali kepada landasan yang betul. Bila abang dan Profesor Said jadi semakin rapat, saya pula bertakut. Saya tahu abang saya seorang ni, dia akan bagi beberapa cadangan untuk kesejahteraan ibu tunggal di bawah jagaan dan sangkaan saya tak meleset. Masuk kali ketiga dia datang ke pejabat. Saya terjumpa lagi 3 album gambar alih-alih fiktif. Ada gambar sorang-sorang. Ada gambar dengan anak salib. Tubuh saya jadi seram sejuk. Tak cukup dengan itu, dia bawa pula jumpa secara peribadi dengan ibu tunggal yang menjadi pilihan dia. Saya dia punyalah risau, takut tak idora tu balut saya dengan suami dia. Kau jangan risau lah. Aku dah ada pilihan aku sendiri. Aku tak payah ibu-ibu tunggal. Cukup. Alhamdulillah. Sebut tak menjadi. Profesor Said menyatakan pendirian dia dan abang menghormati. Tapi gambar Alia Najwa bersama 3 ahli akademik yang lain semasa konferensi di Cordova, Spanyol masih terletak di atas mejanya, dan Profesor Said Mahfuz Al-Angau ni semakin berceria bercerita. Kali aku tak mahu cerita pasal duit. Aku cemburu. Aku nak hidup macam orang biasa. Bila pergi tengok wayang gambar, konsert muzik. Dengan Alia Najwa aku seronok waktu benda tu. Dia berkenan-kenan kepada kehidupan yang lebih lengkap, jiwa yang lebih kaya dan berseni. Dulu aku mana tahu benda-benda seni ni. Dia bawa aku tengok filem-filem klasik antara bangsa yang bagus tentang kemanusiaan, keadilan, perih-perih masyarakat bawahan. Bukan macam filem hampas kita. Tak sudah cakap pasal gangster minah bosial, rempit lah. Matu ke matu, masuk kangkang. Tapi ada juga filem Melayu aku tengok. Ada macam filem arahan Gasping Ahmad. Dia sudah apa? Filem dia tu bagus. Boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Otak baru. Saya harap Profesor ni tak tahu. Dalam dia pihak, saya panggil dia Profesor Angau. Alhamdulillah aku Angau. Tak apa.
Tapi kan, inilah cuma satu saya nak tanya bos. Larat hati ke? Aku ni walau dah masuk peringkat veteran, aku ulang veteran bukan tua. Si kuat tau. Masih seri. Aku setakat 2 biji kelapa, aku ikat, aku sanggup boleh terangkat dah. Alah bos, 2 biji kelapa tua boleh lah bos. Saya 2 biji kelapa muda. Kelapa muda ni lagi berat tau. Sudah kau. Kita tinggalkanlah dulu cerita Profesor Kelapa Tua. Kita bercakap pasal abang saya. Abang saya ni meninggal pada tahun 2004 ketika usia dia 69 tahun. Setahun kemudian mak pula meninggal. Umur mak 66. Ada cerita menarik pasal abang selepas meninggal. Cerita yang mengejutkan semua orang. Apabila Pak Imam memulakan bacaan talqin, muncul sebuah kereta kancil plat Kelantan. Keluar seorang wanita muda berjalan mendekati kami dan terus duduk bertelekuk di depan kubur abah. Kami semua pandang mak. Abang Bakti dah baca cerita pada saya dah. Saya beranikan diri mendekati wanita muda lewat usia 20-an mendokong anak kecil lelaki berusia 2 tahun. Semua orang pandang heran. Bakpo kak? Teriak tu orang tak kebayang mon. Kau mati ni. Cik mak yatim kau? Tuan sayang-sayang. Kenapa? Saya ni semua pusing. Habis yatim laki saya. Ini anak dia. Mak dah cabut selipar. Kakinya oleh Kak Ita. Mak cuba bangun tapi ditahan dan dipegang oleh Kak Norma dan Kak Habibah. Bacaan talqin berlangsung terus. Kata mak terus memandang tepat ke arah wanita yang bercakap dalam dialek Kelantan. Ketika bacaan talqin hampir selesai, muncul pula sebuah kereta black tire. Keluar lagi seorang wanita cantik berjalan mendekati kami dan terus duduk bertelengku depan kubur abah dan menangis. Wanita ni lebih cantik. Lebih muda. Saya rasa umur dia lewat 18 tahun, 19 tahun itu. Kulit dia putih, cantik. Ibi merah. Pakai tudung. Menampakkan juraian rambut warna perak. Bahagian dahi. Pakai spek mata. Saya turun. Beranikan diri mendekati perempuan muda lewat usia 18 tahun yang mendokong anak kecil belum cukup setahun. Dari mana? Where are you from? Sia balik mana? Ni balik Encik Melayu kau? Naratiwa.
meninggalkan tanah perkuburan. Bacaan hakim selesai. Semua orang boleh meninggalkan tanah perkuburan. Dua wanita muda tu masih terus kekal bertelugu di depan kubur Abah yang masih basah. Mereka menangis-nangis, esak-esak dan bercakap dalam bahasa yang tidak jelas dan sukar saya tak faham. Saya terus menunggu. Mata saya terpaku memandang ke wajah wanita cantik yang sedang bertelugu di depan kubur Abah. Saya jatuh cinta. Saya ingin peluk kedua-duanya dan sapukan binangan air mata di pipi mereka. Alangkah bahagia kalau jadi isteri saya. Tapi mereka bekas isteri Abah, teman muda saya, dan anak-anak kecil dalam pangkuan mereka adik-adik saya. Tiba-tiba je saya dapat dua adik kecil. Saya teringat kisah abah saya. Dia sangat aktif dalam pergerakan kebajikan agama Islam. Sering buat akikah dan korban di Kelantan dan Selatan Siap. Abah ada ajak main. Tapi mak tak mahu. Dia lebih selesa di rumah. Abah lah pulang balik. Kelantan, Selatan Siap. Kelantan, Selatan Siap. Mak ada ngadu kat abah. Tapi abah kerja apa? Iyalah dia buat amal jariah. Asalkan dia bahagia. Rupanya abah saya memang cukup bahagia. Dalam sibuk buat amal jariah, dia bina 2 buah surau dalam gelap. Tak siapa tahu, tak siapa duga. Timbul pula rasa marah saya daripada abah. Kenapa abah lupakan saya? Anak bongsu lelaki tak kahwin-kahwin. Masih hujan ni. Patutnya bila ditawarkan anak daga, abah patut terima untuk nikahkan dengan saya. Ini dia yang kebas. Bukan 1 tau, 2. Dua-dua jual melotek. Balik rumah, mak dah turun hantu dah. Gambar abah semua dicampak keluar 3. Perkataan carut marut keluar dari mulut dia. Malam tu juga abang panggil mesyuarat tergempar bersama adik-adik dan lawyer syarikat. Abang mahu bukti yang konkret bahawa anak-anak itu adalah lahir dari surian arwah yang sah. Kata abang Bakti, ada kemungkinan abah berkahwin dengan kelapa muda di Tebuk Tupai dan abah dijadikan pak sanggup atau gadis yang tak mengandung. Abah terpaksa. Sekarang kami semua jauh fikiran abang. Saya tak dah terfikir langsung pun hal itu. Saya cuma terpesona dengan wajah cantik 2 wanita muda. Tak pernah terfikir ke arah itu. Kata lawyer syarikat, cara paling terbaik kita buat ujian DNA. Tapi mayat Allahyarham pun sudah terkubur. Dan kalau kita nak gali semula, kita perlu dapat surat arahan mahkamah dan persetujuan Majlis Agama Islam. Perkara ini akan jadi lebih rumit dan berbagai andaian boleh berlaku. Nama baik tuan-tuan dan reputasi syarikat ini akan terjejas. Tapi
Tapi kata abang, tak boleh. Mak akan benarkah? Emosi mak akan terganggu dan keadaan akan jadi lebih parah. Saya dapat bayangkan macam mana kalau mayat abah tu digali semula dan dikeluarkan dari liang lahat. Mak ni masih turun hantu punya lah. Mayat abah tu akan digantung kepala ke bawah dari atas bahan pokok dan mak akan tibai mayat ayah tu sampai hancur. No! 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 Semua orang terkejut dengar saya menjerit. Saya pun terkejut. Tak boleh, tak boleh. Kari, ini apa? Tak boleh. Ayah, tak boleh, tak boleh. Tinggalin semua, tak boleh. Okey. So, apa yang kita perlu buat? Any suggestion? Kami semua pening, tak tahu nak pergi apa. Tapi akhirnya kami setuju dengan cadangan lawyer. Macam ni. Dan anak-anak itu adalah lahir dari zuriat Allah. Sayalah yang ditugaskan untuk jumpa dengan bak muda kami yang comel-comel. Tugas yang menyodokkan saya sebenarnya. Cukup, alhamdulillah. Semuanya dah selesai secara baik. Tapi perkara ini harus dirahsiakan dari pengetahuan emak. Setahun kemudian, mak pula meninggal. Semasa sakit di hospital, mak pesan, "Tukazah aku jangan kau kebumikan sebelah tubuh ayah kita." Tapi dia kan dah mati. Kami kebumikan jenazah dia sebelah tubuh bapak. Dan setiap kali hari raya kami datang ziarah. Dan selepas baca doa, kami semua tekan perut menahan gelak. Kami cupit oleh isteri masing-masing. Abang mati. Ambil gambar kubah dengan abang dan letakkannya di dinding di dalam untuk sumber inspirasi. Abang, patutlah masa abang bagi suruh dia kahwin dengan salah seorang ibu tunggal di bawah jagaannya dia, sengih, tersenyum. Emak yang sumpah kerana abang. Rupanya dia ada 2 isteri di Kelantan dan Naratiwak tanpa perlu menunggu lampu hijau. Kisah abang ni kepada Profesor Syed yang terlompong mendengarnya. Bos, abah saya tak perlu tunggu lampu hijau, bos. 2 biji kelapa muda disungkit je. Saya cuba pujuk Profesor ni, lupakanlah Ahliah Najwa dan gantikannya dengan kedua mak muda saya. Mak muda comel, bos. Buy one get one free. Dapat bonus 2 anak sekaligus. Oh, banyak. Aku nak buat apa dengan anak 2 pula tu? Kebajikan, bos. Tolong ibu tunggal. Bos, kalau bos kahwin dengan mak muda saya, bos jadi ayah saya. Saya boleh ubah panggilan bos kepada abang. Tak payah. Tak payah. Lagi melenting kakak kau tu. Aku ni Profesor lampu merah yang masih menunggu lampu hijau belum nyala. Masalahnya, bos, lampu hijau bos takkan nyala. Okeylah. Kalau bos
tak nak tunggu lampu hijau tu apa kata? Kita cari cara lain. Yang tak payah pakai lampu hijau. Apa? Pergi belah siang. Macam cerita arwah kau, abang kau. Sorry. I will not do it that way. Aku mesti tunggu lampu hijau. Bos, trafficlah bos tu rosak. Yang tinggal cuma lampu merah dengan lampu kuning. Lampu hijau takkan nyala. Satu hari dia pasti akan nyala. Okeylah. Bos, saya rasakan baik bos jadi mak rempit. Lampu merah pun dia kedah. Mak rempit tu buta warna merah, kuning, biru, hijau semua dia kedah. Ni kau si, kenapa kau tak kahwin? Abang kau bukan anak cara kau pilih lah satu. Dia lebih muda atau sebaya. Canda pun tak apa. Tapi biarlah pilih yang bagus lah satu. Bos, saya ni akan kahwin kalau bos dapat lampu hijau. Kita kahwin sama-sama. Kari, soal kau nak kahwin tak ada kena-mengena dengan lampu hijau aku. Kalau sampai mati aku tak dapat lampu hijau, takkan kau tak kahwin-kahwin? Bos, payah tak mati bos. Kari, ini soal hati dan perasaan. Ajal kau duduk pertemuan. Saya tahu bos. Tapi bos, kita yang kena usaha tau. Buat sesuatu. Dan kita berlangor, tunggu lampu hijau nak nyala. Kita yang kena usaha. Kita godek tempat mana yang patut. Entah-entah lampu hijau tu tak nyala sebab ada wire shot di mana. Traffic light aku okey. No problem. Satu hari, Abang Bakti jemput Kak Idora jadi ahli tetamu kehormat pada satu sidang majlis ilmu bersama ahli kritis. Sebenarnya saya yang bagi ada. Abang jemput pun hari saya. Saya jadi orang perantara yang bagi surat dan kad jemputan. Kedatangan Kak Idora disambut dengan penuh meriah. Seorang anak gadis kecil tugas untuk haji jamanannya. Dan Kak Idora diarah masuk ke dewan sambil diiringi oleh Abang Bakti sendiri. Kak Idora diminta bercakap tentang perniagaan makan minum dan hikmat catering. Itu memang subjek terbaik Kak Idora. Keempat isteri abang melayan Kak Idora cukup mesra lah. Lepas habis sidang, mereka duduk berbual-bual mesra lama sampai ke maghrib. Saya tak tahulah apa yang mereka buatkan, tapi kesemuanya Astagfirullahaladzim. 2 minggu selepas Kak Idora jadi tetamu kehormat PTIS, saya ternampak Profesor Said terkinja-kinja di ofisnya. Kari! Good news! Lampu hijau dah menyala. What? Lampu hijau dah menyala. Kakak kau dah bagi lampu hijau. Ini betul ke gurau? Kari! Soal hati dan perasaan tak boleh buat main-main. Biasa angau ini mula dah. Kari! Terima kasih. Mulai hari ini dengan kuasa dan kudrat yang ada pada aku lantik kau menjadi juru cakap bagi pihak. Kau pergi merisik, kau minang, kau adukan majlis
seminggu konferensi di Indonesia. Minggu depan baru dia balik, bos. Kau lah. Ini zaman teknologi. Kau email. Kau SMS. Bos. Saya rasakan, bos, elok bos yang hantar satu SMS. Bos tulis satu ayat cinta yang power habis saja. Kau lah buat. Aku dah nanti kau kan. Bos, ini soal kahwin, bos. Banner masjid. Cakap tu kena berdepan lah. Saya kena duduk bincang dengan Kak Idora dan budak-budak. Anak, dan nak kahwin kakak kau lah. Anak aku pun dah kahwin. Iyalah saya tahu, tapi nak kahwin dengan suami akak, bapak budak-budak tu. Kalau semua dia dah setuju, mereka tentu nak kenal dengan mak muda diorang, calon madu diorang. Kau ni banyak songit lah. Engkau saja nak bagi terlambat kan? Kau nak tunggu aku mati? Itu kalau bos mati, saya mungkin jadi pengganti. Kau nak sapu girlfriend aku? Aduh, ni girlfriend. Pertama kali saya tengok bos kata girlfriend. Orang tua ada girlfriend. Apa macam? Ada rasa muda 70 tahun ke? Hei! Kau jangan nak beli aku, bos. Alia Najwa tu baru 31 tahun, bos. Lebih separuh dari usia bos. Dia tu sebaya anak bos nombor 2. Nanti anak nombor 1 bos tak panggil dia apa? Panggil dia Mak Adik. Dia mak muda lah. Bos, lampu hijau dan nyala. Buatlah keputusan yang sebijak minyak tu, bos. Okey. Apa kata kita jumpa dengan Abang Bakti? Kita tengok balik gambar-gambar. Bos, pilih yang patut-patut lah, bos. Umur 40 tahun ke 50. Biar budak-budak tu boleh panggil mak muda. Biar dia orang respect sikit. Ada aku. Nanti kawan-kawan aku kata aku bodoh. Nak kahwin kenapa? Pilih anak dara tua. Pilihlah anak dara yang comel, yang muda. Oh, nak anak dara. Iyalah. Kalau aku nak calon dapat mak kahwin kau. Iya, bos, tapi itu masih lampu hijau ternyata. Sekarang lampu hijau ternyata aku mesti buat pilihan yang terbaik. Betul juga. Dah, lakukan tugas dan tanggungjawab kau. Sabar. Bos. Okey, saya janji. Minggu depan dia balik, saya akan bawa angkatan merisik, meminang dan menyambut sekaligus di KLIA. Saya akan bawa spanduk besar. Saya tulis besar-besar, Alia, will you marry me? Profesor Syed Mahfuz. Bos kalau tak gambar pun boleh. Hei, kau saja nak malukan aku, effort tak beritahu. Saya sebenarnya terkejut. Lampu hijau tu benar-benar mengejutkan saya. Dan 3 hari kemudian saya lagi terkejut. Terkejut gorila kata orang. Begitu lama dia menunggu lampu hijau. Dan bila dia dapat lampu hijau, dia pula yang padam. Dia padam. KO. Saya tak tahu sama ada dia telah gembira atau sebaliknya.
Sayalah orang yang pertama menjumpai dia mati di atas besi dalam bilik study di pejabatnya. Dia biasanya berbaring dalam kira setengah jam. Dia akan berbaring selepas makan tengah hari dan solat zuhur. Sebab katanya dia akan lebih cergas bagi kuliah sebelah petang. Itulah agak kehendak Tuhan. Tapi yang kelakarnya, isteri dia tak pernah menunggulah apa-apa lampu hijau, yang tak pernah bercakap soal jodoh. Dia pula yang kahwin. Dia kahwin. Isteri dia dapat suami baru, lebih muda, lebih handsome. Dan saya meneruskan hajat Abang Bakti, berkahwin dengan ibu tunggal tanpa perlu menunggu apa-apa lampu hijau. Nak tahu siapa isteri saya? Syarifah Idora Said Salim. Pentasan melodrama Menunggu Lampu Hijau karya